Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Hadis ke-54. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna suratan minal Qur'ani 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Rawahu Tirmidzi wa qala hadha hadis hasan. Bab ma jaa fi fadli suratul mulk. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam Al-Quran ada satu surah yang mengandungi 30 ayat yang akan terus menerus memberi syafaat kepada seseorang yang selalu membacanya sehinggalah orang itu diampunkan. Surah itu ialah surah Tabarakallazi, Tirmidzi. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabri wa huwa la yahsabu annahu qabrun fa idza fihi qabru insanin yaqra'u suratal mulki hatta khatamaha. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni darabtu khibai wa ana la ahsabu annahu qabrun fa idza fihi insanun yaqra'u suratal mulki hatta khatamaha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya al-mani'ah hiya al-munjiyah tunjihi min adzabil qabri. Rawahu Tirmizi wa qala hadha hadis hasan gharib wa ma jaa fi fadli suratul mulk. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa ada sahabat yang telah memasang kemah di atas sebuah kubur sedangkan dia tidak menyangka bahawa di situ ada kubur. Tiba-tiba kedengaran suara seseorang membaca surah Tabarakallazi sehingga tamat. Beliau telah datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu, "Ya Rasulullah, saya telah memasang kemah di suatu tempat. Saya tidak menyangka bahawa tempat itu ialah perkuburan. Tiba-tiba saya mendengar seseorang membaca surah Tabarakallazi hingga tamat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah itu ialah penghalang daripada azab Allah Subhanahu wa taala dan ia adalah penyelamat daripada azab kubur." Hadis riwayat Tirmizi. Alhamdulillah tuan-tuan beliau, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah tajuk ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Hadis ke-53 hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ni Abu Hurairah dia menceritakan bahawa Nabi menyebutkan, Nabi beritahu dalam Quran ni, dalam Quran ni ada satu surah. Dan Quran ni semua ada 114 surah. Daripada 114 surah tu kata Nabi, ada satu surah yang mana salah suuna ayat. Yang surah ni dia ada 30 ayat. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah ini syafaat li rajulin hatta ghufira lahu. Surah ini dia akan terus menerus memberi syafaat kepada seseorang yang membacanya. Orang lelaki ke perempuan membacanya akan memberi syafaat sehingga dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sesiapa yang membaca surah ini yang 30 ayat ni tak henti-henti baca lagi dan lagi dan lagi, maka dia akan memberi syafaat kepada orang tersebut sehingga orang tersebut mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata wahia surah Tabarakallazi biyadihil mulk. Dan itulah kata Nabi surah Al-Mulk yang mana kita jadi amalan kita di sinilah. Lepas insya kita baca semua satu amalan yang baik ya. Dan kalau kita tak sempat baca sini, mungkin kat rumah kita boleh baca bila-bila di mana-mana, maka kita baca terus. Selalu jadikan amalan supaya apa? Kita dapat syafaat. Dan syafaat itu kata Nabi dia berterusan. Lagi dia akan terus memberi syafaat sehingga kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan yang pertama surah Al-Mulk.
Kemudian didatangkan dengan hadis daripada Abdullah bin Abbas, pak saudara Nabi, sepupu Nabi Abdullah bin Abbas. Dia membawakan hadis Nabi SAW. Dia menceritakan bahawa ada sahabat yang mana dia membina satu kemah, pergi jalan mana-mana musafir ke sana kemari. Dalam permusafiran itu berhenti, dia bila malam, Arab ni dia naik unta berjalan daripada satu tempat ke satu tempat musafir. Jadi pada waktu malam berhenti, pacak kemah. Pacak kemah lah. Pacak kemah nak buat tempat rehat, istirahat, hujan ke panas malam kan. Takut ada binatang buas. Pacak kemah, duduk dalam kemah itu. Kata lelaki ni, dia kata, wa huwa la yahsabu annahu qabrun. Dia tak sangka rupanya tempat dia pacak kemah tu atas kubur. Dia tak tahu. Sebab bila Arab ni orang ada mati, itu ditanam. Kita sebab kita Malaysia ni ada tanah perkuburan kan. Kita ni ada majlis agama Islam, disiapkan tempat kubur. Tapi sebenarnya syarat untuk mengubur tanam orang bukan wajib kat tanah perkuburan kan. Dia syarat tanam tu dia adalah kena macam mana dalamnya tu tak berbau, semua adalah. Bukan syarat ni tanah perkuburan. Jadi Arab ni biasanya kalau dia orang nak berjalan musafir mana, kalau ada mati tengah-tengah jalan tu, korek-korek tanam gitu kan. Tepi-tepi jalan tu korek tanam kan. Cukuplah ikutlah semua dia punya ada adab yang perlu diikuti. Supaya macam zaman dulu orang pergi haji dalam air tu aja kan, dia turun sap, jatuh kan jenazah. Jadi Arab ni biasa jalan musafir mati korek tanam, mati tanam. Jadi dia buat kemah tak tahu. Rupa-rupanya bawah kemah dia tu merupakan kubur sebab tak ada tanda. Kemudian fa idza fihi qubrun insanun, yang mana bila dia pacak kemah tu, dia duduk masuk kemah tu, dia dengar ada suara orang membaca surah Al-Mulk hatta khatamaha, sampai baca daripada tabarakallazi sampai habis 30 ayat. Kalau kita dengar tu, pergi tengah-tengah musafir pacak kemah, dengar orang baca ni, dan kemah tu tak ada kemah dah, balik gitu je kan. Tak ada kemah dah, kemah start kereta motor, start balik lah, tak tunggu dah. Ini dia tunggu, dia relax kan, dengar pacak kemah, dengar surah Al-Mulk ni kan, habis baca kan. Tunggu, lepas tu relax lah tu, tak ada apa. Hebat Arab, berani ya. Melayu lain sikit. Fakta Nabi SAW, besoknya dia datang jumpa Nabi SAW, dan dia cerita kepada Nabi, ya Rasulullah, dia kata, ini darabtu khibai, dia kata, aku pacak kemah, dia kata, dan wa ana la hasabanahu qabrun, dan aku tak sangka bahawanya aku pacak tu dia di atas kubur, atas satu kubur. Maksudnya orang Arab ni, dia orang ni, dia tak takut dengan orang kata kita nak ada hantu ke bawah tanah, dia relax kan. Dan kadang kalau dia pacak tu, dia dengar ada suara sahabat zaman Nabi tu. Mereka ni kalau kita boleh bayang, kita berada pada zaman sahabat lah. Katakan kita bersama ni sahabat yang duduk pacak kemah ni, kita duduk sama dengan dia. Cuba bayang kita duduk sama dengan dia. Pacak kemah dengar, mungkin bila dia dengar, kita berdengar, kita nak cabut, tak jadi cabut lah sebab dia duduk terus. Tapi nak ceritanya, sahabat zaman Nabi ni, dia tak merasakan bahawa benda tu satu benda yang takut. Dan bila dia dengar tu, dia tahu kita ni hidup, kita akan mati. Bila kita mati, kita masuk kubur. Kita ada alam dunia, duduk atas dunia, dan ada alam barzah. Dia faham rangka itu. Rangka tu dia faham. Dia ni tak rasa, dalam fikiran dia apa? Ada orang mati bawah ni. Dia boleh baca surah Al-Mulk ya. Dah mati. Macam mana je ni? Boleh macam ni. Baca pada mula sampai habis. Besok pergi jumpa Nabi lah, tanya macam mana dia dalam kubur dia. Tu. Nampak? Bila dalam kepala sahabat yang hidup tu, yang mati tu, dia boleh berfikir gitu. Kalau kita, hantu. Kemah balik. Itu kalau kita. Kan? Jadi, yang Nabi bina sahabat begitu cara dia berfikir. Dan dia datang jumpa Nabi SAW. Dia tanya pada Nabi, dia pun diceritalah. Dia kata. Kemudian apa kata Nabi SAW? Nabi sebut kepada lelaki itu, dia kata, Hiya al-Mani'ah. Surah Al-Mulk itu yang dibaca oleh yang berada di dalam kubur tu, dia merupakan penghalang daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Hiya munjiyah, dan dia adalah penyelamat. Satu penghalang pun surah Al-Mulk tu, dan surah Al-Mulk tu juga sebagai penyelamat, tanjihi min azabil qabri,
dia menyelamatkan orang yang baca itu daripada azab kubur. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, ini kelebihan surah Al-Mulk. Dan kita memang bacalah, cuma bila kita dengar ni semangat lagi. Ingat lama-lama lupa kelebihan dia kan, baca ingat balik. Jadi semangat untuk baca. Lepas Aisyah tu tak adalah kita, dia baca ni bukannya wajib. Kita lepas Aisyah tu baca terus, tak. Sebab ada hadis Nabi yang lain disebut, jadi amalan sebelum tidur kita baca. Kalau tuan-tuan sibuk tak apa, lepas Aisyah tu bangun, bangun boleh ada urusan balik rumah sebelum tidur tu bacalah. Kan? Cuma kita nak ramai-ramai tu seronok lagi baca kan. Bersemangat kau balik tu kan kadang malas kan. Tu dia tak baca terus, ambil duduk baca kan. Tapi dia bukan satu benda sunnah Nabi, bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ramai-ramai baca, tak. Cuma kita nak suasana tu ada, buat sama-sama kan. Dan taklah kita terlepas membacanya itu. Insya-Allah kita fahami, amal dan sampaikan wallahu a'lam. Subhanallah. Lallazina. Sal